Hmm. So dapat yang 25. Berapa? Sekejap. Yang 0.5 tu, yang atas-atas itu terabur tau. Aku dapat macam okey. Macam mana? Actually aku tengok like the one aku yang share screen. Actually aku translate pakai Word. Dia macam make sense lah. Mula-mula perlu diingatkan 5 page untuk plus ke depan dengan sumber tu lah. So, diorang buat sikit je. Oh. So, sekarang ni baru dapat tahu yang 5 page tu sebenarnya untuk the whole assignment tu je. So, diorang tak tahulah. Aku pun tak tahu macam nak explain kat Tapi dia tak, macam aku macam tak bagi markah Isra. Tapi itulah. Selagi ustaz kau biarkan aku ustaz check sendiri. Tak kerja cerita lagi. Sebab aku tak rasa kita boleh bagi 3. Paling tak pun 2 lah. Tak yang baru cakap kan, yang macam group mate dia bagi, semua yang dah translate kepada Arabic tu, Arabic je. Dia tak ada bagi yang like apa Malay punya, UPI punya. Oh, okay. So, aku takut bila compare tu dia macam Nah, dia jadi lain. Tadi ada satu pengalaman tu, dia ambil Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Let laptop go. Jaga kesihatan.
Weh. Uish. Research je. Aku tengok source dia orang. Sekejap. Tadi yang mana? Maukasid. Tadi pengalaman mana dia orang cakap pasal Maukasid tu? Yang keempat, Pengalaman keempat. konsep menjaga nyawa ialah tiang maqasid dalam syariat. Dan ia dibenarkan untuk mengisi dia. Ia dibenarkan tidak. Ada yang tu setuju. Ya, ada. Sekejap. Tapi tak sebut serial tu. Sekejap. Tentang maqasid refers to purpose, objective, principle, intent, goal and telos. Maqasid is the objective purpose behind the Islamic rulings. For a number of Islamic legal theories. Mana tu gali ni? Tadi yang diorang tu yang pergi kempen. Yang 24 tu kan? Yep. Kan? Hmm. Okey, 24. Yang tu. The concept of protected life is a pillar of kasih in Sharia. It is promoted by Syria as a Syria. The concept of protected life. Kan nak Ctrl F je cari yang serial. Ctrl F. Tak ada. Tak ada. Jadi sorry. Syariah tak ada kat tu. Mana boleh diorang terfikir ni ayat ni? Atau possibility dia like dia betul-betul dia copy from website, dia terus translate. Betul. Diorang So- macam So diorang jadi tak delay baca. kan? Diorang tak baca, lepas tu diorang tak ada buat ayat diorang sendiri ke apa. Benda tu memang just straightforward from Sebab tu dah Rina jadi pelik. the article. Search ni lagi ada. Tak ada tu. Orang punya sumber lagi nampak. Tak ada. So, macam mana? Bukan nak. Salah tulis tu.
Ai. Hayya. Dia tu. Jumpa dah. Ni. Kita tengok kerja stream. Sebiji Sebiji. Sebiji. Patut kan out of place tu. Dia dapat assignment kesempatan nak. Patut kan out of place. Sebiji. Macam Dia kerja ambil, research lah. dia ambil kopi. Tambah situ. Kopi tambah situ. Sebiji tu. Kalau aku buat assignment macam tu, aku seronok tu. Hai, macam satu tiba-tiba nampak bawah tu. Yang ada private objektif macam syariah ni kan. Terus macam, sama tu. Tak tahu lah macam mana nak fikir sama markah tu. Apa redol? Kata yang terdapat belum? Nasib lah. Oh, risau. Idea siapa lah suruh bagi so. Adik siapa tu? Tak entah. Marah sikit. Tak kenal. Kalau video orang kopi je, tak tahu betul ke tak. Kena ketat dengan diorang punya tajuk tu macam mana. Kan. Aku tak tahu mukasid ni apa. Sekejap. Kita try search sendiri mukasid ni apa. Wish. Kaji notes ni. Bagus tu Pak Is. Aku sebenarnya malas tu. Nak main game ni. Tapi itulah. Saya lupa tau. Ada bincangan malam ni. Banyak alien tu. Okay, kita tengok apa kita punya Jakim explain lah pasal mukasid ni. Tadi diorang aku tak tahu dia ambil dengan mana punya. Makasih. Oi, macam kita pula buat research untuk assignment dia. Itu lah tu. Kenapa jangan tahu ni? Aduh, kita pula nak kena betul-betul pula nak cari yang dia orang banyak. Cari reference ya Tuhan. Journal of Education and Social Science. Aku tak tahu apa mana negara punya. Okay, apa kita tengok Malaysia punya. Lipat Makasid. ni. Apakah yang dimaksudkan dengan makasid? Perkataan makasid dari sudut bahasa merupakan jamak. Jamak kepada perkataan maksud. Yang diambil daripada kata kerja kosot yang berbau maksud, pegangan, punca sasaran, kelurusan, keadilan dan kesedaran. Yang lain perkataan istilahnya merujuk kepada maksud objektif membawa erti berasaskan kenyataan atau fakta sebenar. Tujuan syariah Okay. kot. Konsep syariah. Ha. So maknanya benda ni maksud dia objektif. Tujuan. Tujuan objektif apa? Betul. Ya, Perasan kalau kita bagi markah rendah mesti ustaz cek tu. Tu lah. Jangan risau. Tak akan cek ni kalau markah rendah. Jadi pelik je. Nak tahu something tak? Aku dah tadi duk rekod kita punya bincang ni. Apa tu? Ya, itulah bukti tunjuk kata kita research semua ni. Boleh lah. Ikut Yang je. kalau fahamkan tajuk tak dapat marking lagi. Ya, kita tak Kau decide record lagi je. markah. Dari tadi aku dah rekod. Macam mana nak decide? Kita faham pun tak. Faham pun tak. Oh ni dalam dia ambil ni yang Al-Daruriyat. Sorry dia pilih R. Al-Daruriyat. So kat Ada sini lihat sebenarnya ada para Ya, ulama ada Islam lihat telah membuat ketetapan ni sementara kepentingan nyawa. Oh. Betul lah direct tu kepentingan nyawa. Kepentingan Betul, akal. Betul direct. Ya, kepentingan nyawa, kepentingan Aku rasa yang last tu macam memelihara agama. Yang last tu. Yang last lah. Oh, Memelihara. agak seribu hutang. Yang last seribu hutang kan. Tak. Aku rasa tak ada kaitan dengan hutang pun. Kan? Dalil pun macam tu. Jenis biji lah. Macam Poirot. Mesti tak kena kalau nak ambil al-maqsad ni secara menyeluruh. So kau tengok kalau al-maqsad ni salah satu konsep dia adalah al-haji tau.
Al-Hajjat ni hajat kepentingan daripada manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka. Basically yang tu lah, apa yang Allah mudahkan kita punya urusan seharian. Contoh macam solat qasar jamak tu. Macam tak kena dengan tujuan hidup. Memang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena kan? Memang tak ada kaitan Okay, tak sebenarnya. apa. Tak ada kita- kena-mengena, tak ada kena-mengena. Ni kita punya thesis. Macam Kenapa tak actually- dapat makan tinggi. Aku rasa kan dalam kita buat mendalah ni record je doh penat. Memang terrekod kan dari tadi. Oh dah Duit record je. dah. Friends one by one. Dari awal tadi aku dah rekod. Tak perasan. Yang, Dia macam yang aku benda tunjuk ni- kat korang Google dia. Aku tak tunjuk tab dia. Macam okay, dorang search dorang punya tajuk tu. Lepas tu keluar benda lah ni. Lepas tu dorang ambil, okay, yang ni ambil point ni, yang ni ambil point ni, yang ni ambil point ni, yang ni ambil point ni. Ya, Macam boleh tu. jadi yang tu. Lepas tu aku rasa kenapa tak muncul yang Malaysia punya kat diorang. Sebab diorang search yang bahasa Inggeris. Tu muncul yang international yang benda Advance diorang. benda Journal of advance dia Education and English. Social Science. Apa yang dorang search terus from Arabic punya tu. Tu boleh jadi tak? Arabic punya pelik tau, aku research. Ada pun. Baik aku cari kalau Melayu. Aku cari Melayu, first time dapat tajuk. Sebab aku rasa kita punya paling logik. Yeah. Okay, so aku kata isi tak boleh bagi makan banyak tinggi tu. Ya, memang tak boleh bagi markah banyak. Lepas tu kan, agak ni jujur kan agak kepada Ada kita pun. satu-satu. Ha? Saya Baca tu Bagi tu. satu-satu. Bagi satu-satu kan. Tu kata. bagi satu je aku rasa. Kalau pelik kan, suruh lah ustaz. Check sendiri. Tak apa. Ada sendiri. Tapi kalau markah tinggi sangat pun start check juga kot. Boleh Ya. yeah. Boleh jadi. Ustaz memang akan check sebenarnya. Tapi tu lah, kalau kita bagi markah rendah, dia Ustaz akan punya check practice juga. Ustaz check. Puas lah. Tinggi juga macam ni dengki dengan kopi lain ke apa ni. Ustaz pun check. Check ni. So Mesti difaham kan? Ustaz ni faham. Satu je lah. tu lah. Macam pendahulu pun satu kan. Sebab macam first yang tadi macam kat WhatsApp gitu. Format mana format? Sedih tu. Satu kumpul orang. Rasa jahat. Mana tapi begitu. So mukadimah boleh jadi 4 markah tu. Boleh 3 markah ke 4 markah. Lepas tu setiap point 3 markah maksimum. Penutup memang satu ada orang ada kan. So penutup boleh bagi. So mukadimah yang nak decide. So first tak ada yang Assalamualaikum semua tu. Kita pun tak ada juga. So tak satu 3 ada 3. So setiap musim mempunyai matlamat dari hidupnya. Tujuan kita hidup sebagai salah satu tujuan syariah dari segi bahasa. Maqasid inilah. Ya, benda tu ada juga dalam mukadimah tau. Off topik tu. Aku risau lah nak bagi macam mana markah dia. Tak ada markah langsung ni kan. Kau 5 orang ni macam tak ada. Macam tak ada je semua tu. Ya, diorang tak Pujian pun. explain Tak ada kan? who is the Muslim by ni. Macam tu lah. Alright. Setiap Muslim punya iman dalam ada hidupnya. Tujuan hidup kita sebagai salah satu tujuan syariah. Apa itu tujuan syariah ni? Dari segi bahasa, masyarakat adalah bentuk jamak yang daripada menjaga bahasa. hutang tu, kalau kau baca kat Okay. mukadimah ni, menjaga wang. Jaga wang.
Ya. Wow. Kayaknya kalau korang tengok kat Google pula tadi tu, dia ada kata pasal macam kesusahan hidup something macam tu aja. Mana tah? Tak, sekarang ni dia orang Dekat bawah Al-Tasiyat. Daripada mukadimah pun diorang dok bercerita pasal maqasid tu. Aku pun tak tahu maqasid ni apa sebenarnya. Maqasid tu actually why diorang kaitkan dengan matlamat hidup seorang Muslim? Jangan kasih aku 5 minit je aku tengah baca maqasid Aku rasa dia orang dulu. nak tekankan point tu, tapi tak Tak kena. terrelate. Dia macam tak relate langsung. Matlamat kehidupan bagi seorang Muslim. Matlamat kehidupan bagi seorang Muslim. Weh, ni serius copy paste tu yang Ya, copy paste. Ayat semua ayat copy paste je. Diorang tak ada yang sendiri punya ayat. Memang fully copy paste. Nampak sangat. Menjaga wang, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan. Itu poin dia. 5 prinsip tadbir urus. Objektif. Istilah maqasid merujuk kepada maksud perkataan tersebut. Hai, jangan sampai aku tengok kat YouTube. Serabut kepala Objektif mempunyai 5 prinsip tadbir urus. Diorang itu lah yang 5 tu, diorang jumpa 5 tu diorang bagi salah satu. Jaga wang, jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan. Penat. Ya, kau tengok YouTube Sat. Sampai ke YouTube lah. Ya, kita nak tolong dia dapat makan. Ya. Rasa better yang second je tu doh. Yang second, maksud kau? Yang tadi punya tu, yang the second one yang ada ustaz tu. Yang tadi tu lah. Mm-mm. Okay, mana? Ni. Sekejap, tengah lag. Push lag gila tu laptop. Tengah ceramah tu. Tengah ceramah tu. Mas falsafah siut. Kan? Ush, memori 96% dah. Okay. Proudly presents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera insya-Allah. Dan kali ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup hangat yang dibincangkan oleh seluruh rakyat Malaysia baru-baru ini, ya. Tajuk yang saya maksudkan untuk kita bincangkan pada hari ini ialah tentang maqasid syariah. Mungkin ada sahabat yang baru saja dengar, ya, bagi para ustaz, ya, ataupun orang yang mengaji dalam bidang-bidang agama, mungkin perkataan maqasid syariah ni adalah satu perkara yang biasa mereka dengar. Dan kalau kita tengok perbahasan di media sosial baru-baru ini pun, kebanyakan yang terlibat dalam perbincangan tentang perkara ini adalah para ustaz ataupun orang yang ada latar belakang agama, pengajar agama, Dan seperti ini kita tahu baru-baru ini berlaku satu kontroversi, di kalangan para ahli akademik, khususnya yang mempunyai latar belakang agama, tentang perbincangan tentang maqasid syariah ini, khususnya bab hifdzuddin, iaitu menjaga agama, seperti mana yang disebutkan oleh Menteri Agama kita, Dr. Mujahid Rawa. Beliau mengatakan bahawa agama yang dimaksudkan dalam hifdzuddin ini, menjaga agama ini, termasuk agama-agama lain, dan inilah sebenarnya yang menjadi isu yang sangat kontroversial. Kenapa? Kerana pandangan yang dibawa oleh Dr. Mujahid ini sebenarnya bercanggah ataupun tidak selari dengan
pandangan kebanyakan ulama-ulama yang membincangkan tentang isu maqasid syariah. Walau apapun perbincangan hari ini bukan untuk bertujuan menyentuh isu tersebut, cuma saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat, khususnya bagi mereka yang baru mendengar ataupun baru mengetahui sedikit sebanyak tentang topik maqasid syariah ini. Saya ingin cuma berkongsi sedikit sebanyak apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan maqasid syariah itu. Cara umumnya cara orang kampung lah, kita cerita cara orang kampung. Kalau sebut maqasid syariah ni, cara umumnya kita boleh sebut macam ni lah. Allah SWT bila menurunkan syariat, yang boleh sebut syariat itu termasuklah segala hukum hakam yang ada dalam agama, ya, maka itu dikira syariat lah. Ya, syariat itu suatu hukum ataupun ketetapan yang diturunkan oleh Allah SWT, ya, melalui Al-Quran dan Sunnah serta lain-lain sumber yang ada dalam syariat. Baik. Jadi apabila Allah SWT turunkan syariat, ada matlamat, ada tujuan, ada objektif tertentu yang Allah Ta'ala nak supaya umat manusia ataupun umat yang hamba Allah Ta'ala yang diciptakan Allah Ta'ala ini mendapat sesuatu perlindungan. Jadi itu boleh dikatakan antara matlamat penurunan syariah. Artinya kalau kita tengok dalam hukum syarak, kita ada yang wajib, ya, ada yang sunat, ada yang haram, ya, ada hukumnya makruh, ada hukumnya harus. Jadi ini boleh dikatakan hukum syarak dia akan berlega di sekitar hukum-hukum yang 5 ini. Jadi kalau kita lihat secara umumnya kenapa Allah Ta'ala turunkan ataupun syariat ke sesuatu perkara, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga 5 perkara asas di dalam syarak yang termasuk dalam perkara-perkara yang daruriyat. Daruriyat ni benda-benda yang sangat penting, yang perlu ada, yang perlu dilindungi oleh syariat. Jadi syariat diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk melindungi 5 perkara penting ini, yang disebutkan yang pertamanya sebagai hifzuddin, wajib, ya, ada yang sunat, ada yang haram, ya, ada hukumnya makruh, ada hukumnya harus. Jadi ini boleh dikatakan hukum syarak dia akan berlega di sekitar hukum-hukum yang 5 ini. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, teman-teman, Aku speechless. dah. Okey, dia orang lagi point. Maqasid ini ialah peraturan untuk hukum syariah. 5 sebab turunnya hukum syariah. Bukannya 5 tujuan hidup Muslim. Dah. Yang apa? Yang tajuk yang lain tu apa nama dia? Dua tajuk lain yang Ustaz bagi. Dua tajuk lain maksud kau? Ustaz bagi kan ada 3 tajuk. Tajuk karangan dan dua lagi. Oh, aku tak ingat tu. Sekejap aku tengok. Tapi tak. Dah ada YouTube tu faham dah. Langsung dari tajuk daripada awal tau. Langsung. So macam ni bagi setiap satu point satu markah. Markah usaha. Kalau 1 point 1 markah, mesti dia dapat 7 lah. Boleh kot 7. Aku tak tahulah dia orang tak ada that 1 markah tu, tapi aku rasa aku bagilah 1 markah macam tu lah. Yes, kita bagi. So, sekejap. Ustaz kata macam ni nak hantar tu. Hantar kat Gmail kan. Lepas tu bagi tahu markah berapa kan. Hantar video tu. Hantar video tu. Tak silap aku kena bagi juga yang dah ada markah diorang punya tu. Bagi video and the total one. Berapa? Per 20. Total marks aku buat kat ni lah. Apa nama dia, words lah. Tunjuk ahli kumpulan diorang sekali semua. Hai. Kita lah kena research benda ni kan. Itu. Tak belah tu.
Sekejap. So nak buat dalam Word tu apa? Tulis nama kumpulan kita, pemeriksa. Lepas tu tulis kumpulan yang diperiksa, beritahu tu, lepas tu beritahu markah kita kan. Boleh lah macam tu. Okay. On. Itu dulu kena masukkan dulu markah dia dalam diorang punya assignment ni. Oh, kena masukkan dalam assignment orang. Kena tulis lah dekat point. Contoh lah, kan mukadimah kan. So sebelah tu tulis lah berapa markah kita bagi. So untuk point tu berapa markah kita bagi. Kan tu. Bukannya total je. Tak tu maksud aku. Nanti kat yang kat Word baru aku buat tu, aku akan buat kotak table. Lepas tu yang table tu beritahu lah mukadimah markah berapa per berapa. Ni markah berapa per berapa. Okey kan? Tu okey kak? Okey. So semua okey tu? Okey. Okey. So Okey. macam tu kita hantar kat Ustaz. Panjang-panjang kita punya research deserve lah. Diorang punya satu tu at least. Okay. Aku end recording so perbincangan kita pun dah tamat.